bulat boleh ditendang. So nanti dia akan meningkat, dia akan tahu, oh bola ni bulat, boleh ditendang, boleh dibaling, namanya bola. Di situlah kita membina pengetahuan untuk kanak-kanak. Sebab itu dalam pendidikan awal kanak-kanak, terutama ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih kecil, penuhi persekitaran anak-anak dengan perkara ataupun benda-benda yang berfaedah. Okey? Selain daripada itu, macam tadi Kak Pari cakap tentang Reggio Emilia yang mana mengatakan persekitaran merupakan guru ketiga kepada kanak-kanak. Malah dalam Reggio Emilia pula dia mengatakan persekitaran dia ni lebih kepada outdoor, maksudnya persekitaran di luar. Dia mengatakan persekitaran adalah bilik darjah untuk anak-anak. Okey, dia mementingkan, dan kalau bilik luar kelas tu, persekitaran luar adalah bilik darjah untuk anak-anak. Manakala indoor, persekitaran dalaman adalah makmal di mana kanak-kanak melakukan proses, projek, eksperimen dalam bilik darjah. So dia dapat pengetahuan daripada persekitaran di sekeliling, di outdoor, dan apa yang dia dapat di luar akan dibawa masuk ke dalam untuk dilakukan projek dalam indoor. So dalam Reggio Emilia dia mementingkan persekitaran di luar. Manakala dalam persekitaran di dalam pula, contohnya seperti Maria Montessori, ramai kita tahu tentang Montessori, tapi sebenarnya Montessori ini dia juga mementingkan persekitaran, tetapi persekitaran di dalam, di mana persekitaran dalam kan ada kadang-kadang ada parents yang kata saya nak melakukan pendidikan anak-anak saya melalui konsep Montessori. So Montessori ni dia punya persekitaran lebih kepada persekitaran di dalam, di mana di dalam persekitaran di dalam mesti disediakan ruang-ruang untuk anak-anak supaya dia dapat berinteraksi, dapat beraktiviti. Dan setiap ruang mesti mempunyai fungsi-fungsinya yang tertentu dan perlu menyediakan bahan-bahan ataupun peralatan mengikut suasana ruang itu sendiri. Contohnya seperti dalam konsep Montessori, dia ada ruang mathematics. So dalam ruang mathematics kita mesti menyediakan blocks ataupun timbang, semua perkara, semua alat yang mempunyai perkaitan tentang mathematics. Dan ada juga ruang untuk kemahiran hidup. Contohnya macam anak-anak tu melakukan proses nak belajar masak kan, mesti ada sinki, ada kerusi, ada meja, ada peralatan masak, ada dia punya sudu ke sudir ke semua peralatan-peralatan yang perlu ada mestilah yang bersesuaian dengan saiz kanak-kanak. Okay, dalam Montessori dia mementingkan saiz peralatan yang ada dalam persekitaran tu, ruang pembelajaran kanak-kanak pada saiz kanak-kanak tu. Okey. Sepanjang ni ada apa-apa soalan ataupun keliru tak? Supaya Kak Fazi boleh lebih, kalau tak nanti Kak Fazi punya perkongsian terlalu ilmiah sangat, banyak teori-teori nanti nak terangkan. So kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh je tanya, kita boleh berkongsi soal jawab dekat sini. So sekarang ni yang Kak Fazi tekankan mula-mula pertama iaitu tentang persekitaran, yang mana persekitaran ada dua, persekitaran luaran dan persekitaran dalaman. Persekitaran luaran adalah di sekeliling, bebaskan anak-anak buka pintu luar rumah, playground itu ataupun luar rumah anda, itulah persekitaran luaran. Manakala persekitaran dalaman adalah di dalam rumah, dalam bilik ke, di dapur ke, di mana-mana boleh menjadikan sudut pembelajaran di dalam rumah anak-anak semua. Okey. Ada ibu bapa, ada siapa-siapa nak tanya sebelum Kak Razi mulakan? Okey. Okey, seterusnya Kak Fri teruskan untuk poin yang seterusnya, persekitaran, bagaimana persekitaran kita mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Sebenarnya dalam pendidikan awal kanak-kanak, bila kami nak membina satu persekitaran, kami selalu menggunakan perkataan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Apa maksud kondusif? Adalah persekitaran yang selesa, selamat,
bersih, kanak-kanak bebas bergerak dan kanak-kanak boleh melakukan 3E, iaitu boleh melakukan explore, meneroka, boleh bereksperimen, eksperimen. Yang ketiga boleh mendapat pengalaman, experience. So inilah dikatakan persekitaran yang kondusif untuk kanak-kanak. Boleh ke di rumah kita melaksanakan persekitaran begini? Jawapannya boleh. Kita boleh membina persekitaran begini yang kondusif untuk anak-anak. Okey, tak kiralah sama ada rumah kita landed ke, rumah di tanah ke, ataupun rumah kita jenis apartmen, kondo ataupun rumah pangsa flat ke, semua boleh. Tak kisah. Dan bagaimana pula kadang-kadang parents tanya, bagaimana pula kalau rumah kita rumah jenis rumah yang apartmen ke, yang bukan landed kan, apartmen ke, kondominium ke ataupun flat, bagaimana kita nak membina persekitaran di luar rumah. Ini adalah satu cabaran untuk parents. Okay? Nanti kita akan bincang dan kita akan berkongsi bagaimana kita boleh membina persekitaran di luar tapi berada di dalam rumah. Okay? Okay. Okay, konsep persekitaran sebenarnya, so Kak Farina, ibu bapa semua faham, konsep persekitaran bila kita nak membina persekitaran untuk anak-anak supaya ianya dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, dia mesti meliputi 3 konsep. Konsep persekitaran yang pertama adalah persekitaran fizikal. Okey, persekitaran fizikal ni semua orang tahu. Maksudnya mesti ada perabot fizikal, benda yang kita boleh nampak. Okay, ada perabot, reka bentuk macam mana, nak susun atur meja macam mana pula nak letak kat mana, perlu ada banyak mainan ke, perlu ada banyak buku ke, perlu ada komputer ke, itu persekitaran fizikal. Bagaimana susun atur yang ibu-ibu semua nak buat, ibu bapa semua nak buat adalah bergantung kepada bajet anda, bergantung juga kepada kemampuan anda. Tetapi yang paling penting dalam persekitaran fizikal ni, anda kena ambil tahu juga apa sebenarnya keperluan anda. Jangan membazir. Contohnya kita tengok ramai orang dia boleh sediakan satu bilik untuk kanak-kanak, anak-anak dia belajar, dia kata. Dia sediakan semua permainan lah, buku lah, rak-rak buku yang menarik lah, ada semualah dalam persekitaran dalam bilik ada ruang tersendiri, dia kata ini ruang belajar. Tetapi anak-anak tu rasa macam terkungkung, rasa macam terbeban, rasa tak nak semua ni semua. Okey, anda kenal anak anda dan apa yang perlu anda letak dalam ruang pembelajaran mereka itu adalah bergantung kepada anak anda. Okey, kita tak boleh macam orang luar tak boleh kata oh kena ada rak-rak buku besar macam ni, kena ada mainan masak-masak, kena ada mainan tukang-tukang. Tak, kami tak boleh, kita hanya boleh bagi cadangan, tapi yang memilih apa yang perlu ada di ruang persekitaran anak anda adalah terletak kepada anda semua. Okay? Okay, cuma ingat konsep nak membina persekitaran yang kondusif di rumah atau di mana-mana saja, even di tadika juga, kami akan menggunakan, Kak Fazia akan menggunakan konsep persekitaran pertama fizikal. Sesuai tak benda ni, kerusi ni diletakkan di sini untuk anak-anak bergerak? Sesuai ke meja kecil ni untuk anak-anak umur 4 tahun atau mereka perlu meja yang lebih besar? Atau sesuai ke kena letak banyak buku-buku dalam bilik darjah anak-anak 4 tahun ataupun perlu ke banyak mainan ke? Bagaimana pula untuk anak-anak 5 tahun? Perlu ke lebihkan buku cerita? Perlu ke ada kemah semua? Itu semua mengambil memainkan peranan. Okey? So persekitaran pertama fizikal, persekitaran yang kedua adalah persekitaran sosial, dan ketiga ni berkait, kedua dan ketiga berkait, persekitaran sosial dan juga persekitaran emosi. Inilah persekitaran yang paling penting untuk anak-anak. Okey? Kenapa? Sebab persekitaran sosial atau persekitaran emosi yang tidak sesuai dengan anak-anak boleh mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Okay? Apa itu persekitaran sosial? Persekitaran sosial di sini adalah meliputi sekeliling kanak-kanak. Bagaimana kanak-kanak tu di persekitaran tu, bagaimana kanak-kanak boleh berinteraksi dan bagaimana juga kanak-kanak itu boleh merasa selamat,
selesa untuk melakukan aktiviti dan boleh mengekspreskan emosi mereka. Okay? Sebenarnya persekitaran sosial dan emosi ini banyak dipengaruhi oleh ibu bapa, pendidik, guru, rakan sebaya, adik-beradik, keluarga dan masyarakat. Sebab itu persekitaran sosial sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak. Contohnya, kita sediakan semua benda yang menarik dalam bilik pembelajaran anak-anak. Tetapi kita tinggalkan anak kita mainlah sendiri mak nak buat kerja. Tak boleh. Okay? Bila dikatakan persekitaran sosial macam gitu, kita mesti ada interaksi. Anak seorang, okay? Anda tak ada adik-beradik yang lain. Macam mana dia nak belajar bercakap? Macam mana dia nak belajar berkomunikasi? Macam mana dia nak belajar sesuatu perkara? Dia perlukan ada seseorang untuk dia berinteraksi. Jadi ibu bapa memainkan peranan penting. Sebab tu bila berlakunya PDPR ni, Kak Fazil susah hati kerana ada anak-anak yang macam anak tunggal, yang tak ada adik-beradik ataupun anak-anak ramai, dia tak rasa selamat di persekitaran rumah dia. Kerana apa? Kerana persekitaran sosial dia tak cukup. Persekitaran emosi dia pula bercelaru. Okay? Dia tak dapat nak express. Itu yang paling ditakuti. Ramai tokoh-tokoh dalam pendidikan awal kanak sangat risau tentang ini, persekitaran sosial dan persekitaran emosi. Kalau persekitaran fizikal, insya-Allah ada rumah, selesa, ada kursi, okey, set, boleh belajar. Tapi persekitaran sosial dan emosi yang selalu ibu bapa kurang ambil tahu dan kurang faham perkara yang ini. Okey? Ada siapa-siapa nak tanya? Atau ada siapa-siapa nak kongsi ke? Sebelum tu Kak Fazli nak ucapkan, ni Kak Fazli nampak mak mertua Kak Fazli kat dalam ni. Jadi nak cakap hai Ma, selamat hari raya, tak dapat balik kampung, dah lama kami tak balik ni. Okay, so ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Ida. Teacher Noh, nak tanya ya. Okey, untuk PDPR ni sebenarnya kita lebih baik anak-anak untuk berada di dalam bilik sendiri ataupun di ruang tamu yang ibu bapa nampak. Sebab kalau kat dalam bilik, tahu-tahu je lah anak-anak kan, guna PDPR kita sediakan handphone seorang. Jadi lebih baik kita adakan anak-anak di dalam bilik ataupun di kawasan ruang tamu yang kita orang pantau sendiri. Macam mana Teacher Noh punya pendapat? Okey Puan Ida, terima kasih Puan Ida. Ni bekas anak murid saya ni. Okey, parents bekas anak murid saya. Okey, untuk pertanyaan Puan Ida tentang sama ada PDPR perlu dilakukan dalam bilik dia ataupun di ruang tamu. Okey, ni sebenarnya kita akan tengok sama ada dalam bilik dia memang ada selesa tak untuk dia belajar. Okey, ada meja ke, ada kursi ke, dan kalau di ruang tamu ada, okey. Kalau di ruang tamu, adakah ruang tamu tu ada gangguan lain? Ada TV ke, pintu keluar masuk tu mengganggu dia ke tidak? Okay, so kita kena ambil kira. Kadang-kadang ada yang memilih bilik tidur. Tapi walaupun dalam bilik tidur, mohon ibu bapa selalu pantau anak-anak. Okay, ini mungkin dia nak lebih, mungkin kita hanya ada bilik, memang tak ada bilik belajar, so kita gunakan bilik selama ni dia memang belajar di atas meja dekat bilik tidur dia. Jadi kalau kita dah tahu di situ kita tempatkan dia belajar di situ, parents tolong ambil tahu dan sentiasa pantau anak anda. Okay, kita tak boleh tentukan, oh awak buat PDPR, komputer masih dekat depan ruang tamu, belajar dekat sini. Tapi adakah dia selesa? Adakah kalau kita letakkan semua barang dekat hall tu, dia punya persekitaran tu cukup? Ada tak mengganggu emosi dia? Ada tak dia rasa terganggu dengan bunyi bising, mak masak, blender semua, sebab ruang tamu saya kat bawah. So bila anak-anak belajar kat bawah, confirm dia akan dengar mak dia buat blender lah, pintu keluar masuk lah. So kalau boleh, kalau pembelajaran dia mesti kondusif, mesti selamat dan anak-anak tu rasa selesa. Sekiranya dia rasa di hall itu dia boleh fokus, dia boleh selesa, okay, go on.
ibu bapa boleh pilih. Tetapi sekiranya dia rasa bilik dia lebih selesa, ibu bapa boleh dia boleh belajar di bilik, tapi kalau PDPR dia ada jadual. Betul kan? Ya, betul. Jadi pantau mengikut jadual dia. Bila dia belajar, okey. Kita bagi dia masa untuk belajar. Mungkin dia nak senyap, ada gangguan. Okey, boleh. You boleh duduk dalam bilik ni untuk you buat kerja. Tapi lepas PDPR dia ada waktu rehat kan? Tolong suruh dia bangun. Even kalau dalam kelas pun, bila waktu kita kata, okey, time's out. Okey, boleh rehat, boleh main. Kita memang suruh anak-anak tu bangun. Okey, inilah dikatakan persekitaran sosial. Ibu tu memain peranan. Parents tu memain peranan pada anak-anak. Kita bantu dia untuk bina, okey, sekarang waktu awak rehat kan? Keluar daripada bilik awak, rehat dulu. Okay, nanti awak masuk. So kita jangan nakkan dia terlalu dalam bilik saja sebab kita pun tak tahu dia nak buat apa. Dan kalau boleh laptop tu biar facing ke kita. So kita akan nampak. Suruh dia pakai back screen macam mana tapi kita boleh pantau apa yang anak kita tengok. Okay? Boleh harap ianya membantu Puan Aida. Okay, sama. Ya, terima kasih Alhamdulillah. Yeah. Terima kasih Ida. Okey, ni jiran pun dia tanya, Siti Rosni ni risau anak-anak tak dapat beri perhatian 100%. Ini memang betul, PDPR. Okey, Kak Fazi sendiri, saya sendiri pun merasai anak-anak memang anak-anak kurang lagi. Anak-anak kita masih belum biasa dengan PDPR yang ni dan terpaksa biarkan yang betul. Sebab kalau kita ada anak kecil kan susah. Okey. Puan Rahmabi tanya, ada bilik belajar, ada 2 orang anak perempuan tapi kongsi dalam bilik. Okey. Tak apa Puan. Kalau dalam pendidikan awak kan dalam pendidikan ni kalau macam bersepah ke apa tu itu tandanya dia sedang berinteraksi lah. Okey lah tu, dia sedang belajar lah tu. Kalau tak bersepah tu risau pula dia tak belajar kan. Biar. Nanti kita akan ajar dia macam mana nak kemas. Okey. Tak apa, relax. Okey. Okey, untuk kanak-kanak sedang guna teknik 20-20-20. Ini teknik apa yang 20 belajar, 20 rehat ke? Saya tak berapa ni. Oh, yang 20 minit belajar, 20 minit rehat. Okey, kalau untuk teknik yang 20 ada waktu 20 minit belajar, 20 minit nanti rehat, lepas tu 20 minit lagi tu. Sebenarnya untuk belajar ni, anak-anak ni, kanak-kanak dia punya konsentrasi ni ada tahap dia. Bergantung pada tahap umur kanak-kanak. Contohnya kalau kita letak anak-anak 5 tahun atau 6 tahun 20 minit belajar. Belajar ke? Tak, konsentrasi anak-anak ni dia bergantung pada umur. Kalau 5 minit sebenarnya 5 tahun sebenarnya dia boleh konsentrate 5 minit je. Yang lain semua dia merayau, kepala dia ingat lain, Kalau anak-anak yang berumur macam dia 5 dengan 6 tu lebih kurang. 5, 6 minit atau 10 minit itu saja. Waktu tu saja. Tapi bila dah ada umur 7 tahun, 8 tahun sekolah rendah tu, kita boleh tambah sedikit-sikit. Okay? Even kalau kita yang dah besar pun 1 jam tu dah terlalu lama dah. So kalau teknik 20 minit belajar, 20 minit rehat ni, dia mengambil kira juga umur, tahap kanak-kanak tu sendiri. Okay? Kita tidak boleh gunakan teknik ni untuk kanak-kanak yang prasekolah. Tak sesuai. Sebab dia memang tak boleh sampai 20 minit tu dia dah bergerak sana, bergerak sini, dia dah ingat sana, ingat sini. Cukup. 5 minit, 10 minit cukup. Betul kan Arjuna? 10 minit je kena belajar. Lagi 20 minit main dia kata. Kalau dengan saya 10 minit je belajar. 20 minit bolehlah. 20 minit tu bagi dia bebas untuk dia bermain. Apa yang dia belajar, dia boleh interaksi dengan permainan apa yang dia main itu. Okey. Okey, Alia Nasuha kata, sebagai guru bagaimana jika ada ibu bapa yang mesej anak-anak tak beri kerjasama untuk kelas PDPR. Okey. Ini sebenarnya kalau macam PDPR ni adalah banyak bergantung kepada ibu bapa yang ianya juga memainkan persekitaran anak-anak juga memainkan peranan. Okey. Ini saya minta maaf cikgu sebab kalau yang ibu bapa ni mungkin kita kena ambil tahu juga bagaimana ibu bapa tu sama ada memang dia memerlukan waktu tu dia memang tak dapat nak beri waktu PDPR tu dia tak dapat memberi tumpuan untuk anak dia. Jadi anak dia tak nak, contoh macam handphone tak cukup, jadi dia tak dapat nak
bagi anak dia fokus untuk belajar melalui PDPR. Dan pada ibu bapa juga kalau boleh bantu anak anda, okay, untuk belajar macam ni. Sebab kalau PDPR ni dia sebenarnya dia terletak kepada ibu bapa juga. Bagaimana anda nak mengatasi, nak supaya anak-anak mengatasi dan mengajar anak anda di rumah. Mengajar tu membimbing lah, lebih kepada membimbing anak-anak belajar dengan pembelajaran di rumah. Okay, kita tak boleh, dia kena win-win situation. Okay, guru insya-Allah dia telah memberi yang terbaik dan menyediakan platform yang terbaik dan minta parents memberi kerjasama. Kalau tak boleh buat hari ni, parents tak apa. Kita kumpul, kita buat dalam satu masa bila anak-anak dah bersedia. Bila anak-anak dan anda juga as a parent bersedia. Sebab kalau nak belajar ni, okay, dia mesti ada di rumah dengan parents kan, dia kena ada dua-dua interaksi. Okay. Okey, bagaimana tips untuk fokus konsentrasi fokus untuk anak-anak umur 6 dan 7 tahun. Okey. Untuk fokus anak-anak, nak membimbing anak-anak ni supaya dia boleh fokus ni, tempatkan dia dalam persekitaran yang selesa dan dia suka. Okey. Contohnya kalau anak-anak umur 6 tahun, kita tahu anak-anak kita lelaki. Okay. Sebenarnya ibu bapa semua, warna juga memainkan peranan dalam perkembangan kanak-kanak dalam persekitaran kanak-kanak. Contohnya, dinding rumah anda warna merah. Sesuai ke untuk kanak-kanak? Kurang sesuai. Kalau anak-anak anda nak fokus, okay, untuk kanak-kanak fokus, warna yang sesuai untuk dia adalah kuning. Okay, warna kuning, warna nature, okay, warna kuning untuk fokus. Nanti saya akan dalam bila tiba masanya saya akan share pilihan warna-warna untuk anak-anak. Tapi untuk bantu tips untuk salah satu tips untuk bantu anak-anak fokus ni terutama 6 atau 7 tahun adalah warna. Warna memainkan peranan. Okay? Warna kuning, warna orange memainkan peranan untuk bantu anak-anak fokus. Selain daripada ruang pembelajaran, persekitaran yang selesa. Okay? Jangan terlalu banyak ada peralatan, ada buku-buku ke dalam bilik atau tempat dia belajar. Sebab nanti kadang-kadang dia tak berapa fokus dan kurangkan mungkin dalam bilik belajar tu jangan ada untuk kanak-kanak bukan untuk dewasa ni, bilik belajar untuk kanak-kanak mungkin kurangkan jangan ada banyak gadget, jangan ada TV ke untuk dia rasa selesa. Cukup luas, ada meja sesuai untuk dia, ada ruang untuk dia beraktiviti, cukup. Itu sahaja. Tak perlu syarat dengan banyak-banyak perabot, banyak-banyak rak-rak semua tak perlu. Okey. Okey, saya harap saya dapat bantu ya Puan Aisyah untuk jawapan konsentrasi untuk fokus anak-anak ni. Salah satu dia ruang yang selesa, yang kedua warna juga memainkan peranan. Okey. Okey. Terima kasih banyak Kak Fazi. Okey, sama-sama. Okey, Nur Fazila tanya, anak dia bongsu umur 3 tahun dan ada Okey, anak yang umur 3 tahun ke yang banyak meniru percakapan abang dan kakak? Okey, bagaimana saya nak mengawal perkataan supaya tidak mengikut atau menyebut? Okey, sebenarnya apa yang dilakukan meniru percakapan abang dan kakak, sebenarnya dia sudah berada dalam persekitaran sosial. Kalau ikut saya, bagus. Cuma kita tak boleh nak kawal anak-anak yang kecil tu. Ibu-ibu, Puan Fadila tak boleh kawal percakapan anak-anak yang kecil. Tapi sebab anak-anak yang kecil ni, dia serap je. Apa dia dengar, dia serap, dia cakap. Dia tak faham maksudnya. So kita tak boleh kawal dia. Yang kita kawal adalah percakapan anak-anak yang besar tu. Abang dan kakak dia. Anak-anak yang inilah yang kita kena fokus, yang kita kena ajar dia bercakap, berkomunikasi, guna perkataan. Jangan guna perkataan yang negatif lah, supaya adik dia boleh dengar. Anak-anak yang 3 tahun ni kita tak boleh kawal dia cakap. Sebenarnya kita kena biarkan dia banyak bercakap. Cuma yang besar ni sajalah kena bantu untuk memilih perkataan yang baik supaya adik dia boleh observe. Okey? Okey, dilihat sama ada kita. Bagus kalau Petah bercakap. Bagus. Anak-anak yang umur 3 tahun Petah bercakap, insya-Allah cepat membaca.
Kalau nak anak-anak kita cepat membaca, sekarang ni mempunyai masalah kanak-kanak yang tak pandai membaca. Kenapa? Sebab kita akan tengok daripada dia punya perkembangan bahasa dia. Adakah anak-anak ni bercakap awal? Kalau anak-anak umur 3 tahun dah petah bercakap, insya-Allah dia cepat membaca. Sebab apa? Membaca ni melalui persekitaran. Apa dia dengar, apa dia lihat, dia akan masuk dalam minda dan dia akan gunakan untuk bercakap. Di situlah dia baca. Contohnya bila dia dengar perkataan minum. Boleh cakap je nak minum. Tapi dia tak tahu pun apa makna nak minum umur 3 tahun. Tapi bila tengok orang, angkat cawan, pegang, minum. Tanpa tengok perkataan minum. Nanti bila dia belajar membaca, dia tengok, minum. Minum tu kita angkat cawan, minum air. Itulah dikatakan perkembangan bahasa. Maksudnya kemahiran membaca ni memang awal ni mesti kena petah bercakap. So jangan bimbang. Kalau nak kawal abang dan kakak dia punya perkataan, okey? Bukan adik dia. Okay, sebab adik dia tak boleh membina perkataan sendiri. Yang boleh mengeluarkan perkataan yang membina perkataan adalah yang besar. Jadi kita, abang atau kakak dan parent sendiri mesti kawal anak-anak dan kita sendiri punya percakapan. Cakap yang positif, insya-Allah anak-anak yang kecil ni akan ikut. Okey? Kak Fazi harap Kak Fazi menjawab ya, Nur Fazila. Okey, ada apa-apa lagi? Assalamualaikum Kalau Puan. Waalaikumsalam. Satu Puan lagi. Huda. Boleh. Okey, anak saya dah darjah 2 yang bermula PDPR daripada rumah tu kan. Okey, 2017. Jadi Ya, dia ya. macam belum dapat dapat bentuk lah macam mana belajar yang betul. So sekarang ni saya memang setiap kali PDPR memang kena duduk dengan dia. Baru dia boleh fokus lah. Tapi dalam masa yang sama saya ada anak-anak kecil yang lain kan. Jadi sampai bila kan saya nak kena buat macam tu? Macam mana? Macam pasal memang kalau saya tinggal dia memang saya perasan memang cikgu kat depan mengajar tapi dia memang akan tengok sana tengok sini, memang tak dengar pun lah apa yang cikgu cakap tu. Okey, terima kasih Puan Nur Huda dan tahniah kepada Puan kerana Puan mengambil bahagian dengan pendidikan anak-anak Puan di rumah. Sanggup duduk di sebelah dia untuk belajar. Apa yang Puan buat, itulah yang sebenarnya perlu dibuat oleh semua ibu bapa semasa anak-anak melakukan PDPR. Tetapi jika ibu bapa yang tak dapat melakukan macam itu, contohnya macam ibu bapa yang bekerja, ayah yang bekerja, macam mana nak beri tumpuan kepada anak-anak? Ini yang kami takuti. Okey, sebenarnya apa yang Puan buat tu betul. Cuma Puan rasa kesian pula dengan yang kecil-kecil macam mana. Okey, kalau boleh sebenarnya jadual untuk PDPR ni sebenarnya bila kami pengamal pendidikan awal kanak-kanak bila dikatakan kanak-kanak adalah yang berumur daripada 0 tahun sampai umur 9 tahun. Jadi anak Puan Huda ni adalah dalam kategori kanak-kanak yang kami risau kerana waktu PDPR-nya terlalu panjang. Even anak saya yang sekolah menengah pun dan dah umur 15 tahun ni pun, umur 16 tahun ni pun rasa sangat penat. Apatah lagi anak daripada pagi, dia memang betul PDPR yang dirangka tu ada waktu rehat, boleh rehat. Dia buat macam sekolah. Sebenarnya tidak boleh dilakukan macam gitu. Jadualnya terlalu padat, jadualnya terlalu panjang seperti berada di sekolah. Tapi kanak-kanak tu duduk di situ sahaja. So tak boleh dilakukan begitu. Jadi untuk mengatasi masalah ni Puan, waktu PDPR ni sebenarnya dia memang daripada atasan. Kita kena ikut saja. Guru-guru terpaksa ikut saja apa yang dikehendaki. Kalau tanya guru-guru pun mereka tak setuju PDPR tu terlalu panjang sebab kanak-kanak tak boleh fokus. Pada pada anak Puan Nur Huda ni sebab dia baru melalui alam persekolahan sebenar masa umur dia 7 tahun. Tiba-tiba anak baru sekolah 2 bulan terus kena online learning. Okey, lepas tu bila dah online learning tahun depan tingkat darjah 2 pula dia masuk pun sama. Okey, sekolah sekejap je kemudian terus online learning. So dia sebenarnya persekitaran dia belum cukup lagi. Okey. Jadi apa yang Puan buat sekarang ni bagus, cuma untuk mengatasi masalah
takkan perlu duduk dengan dia saja kan. Jadi ini saya rasa saya minta maaf saya tak dapat bagi solusi, cuma saya hanya boleh bagi tahu apa yang Puan buat adalah yang terbaik. Memang kita perlu berada, terutama untuk anak-anak yang bawah 9 tahun sebab dia memang perlukan bimbingan. Cuma yang anak-anak kecil tu mungkin kita perlu buatkan aktiviti lain, buatkan jadual rutin untuk anak-anak tu, bagaimana dia untuk mengatasi masalah tu. Macam saya juga bila anak-anak saya PDPR, saya kena kerja. Saya keluar kerja. Jadi untuk mengatasi masalah ni, saya akan buat jadual untuk anak-anak saya. Bila waktu dia PDPR, saya akan letak. Habis saja PDPR, contohnya pukul 2, saya bagi dia, saya suruh, bukan saya bagi dia, tapi memang saya paksa dia rehat, tutup komputer, tutup buku awak, tak boleh. Daripada pukul 2 sampailah petang tu, awak kena rehat, tutup semua gadget. Sama ada awak tidur lepas solat kan, tidur ke, awak main dengan adik-adik dengan abang awak ke, jangan fikir lagi, macam jangan buat lagi sampai saya balik kerja petang lepas makan, jadual waktu malam, baru saya dengan anak kita buat PDPR sama-sama. Kalau dia ada masalah dalam pembelajaran, okey, saya akan ajar dia. Kami akan start belajar dari pukul 8. So saya buatkan jadual. So saya dapat pantau anak saya sebab masa dia PDPR saya tak ada kat rumah. So saya harap dia dengar saja, dia observe, dia kata tulis, awak buat nota sikit, tulis apa yang perlu ajar. Kalau awak tak faham, tinggalkan, tak apa. Malam nanti kita akan belajar sama-sama. So untuk bagi saya mengatasi masalah ni, saya buatkan jadual supaya sebab saya ada anak yang sekolah rendah, ada anak yang sekolah menengah dan saya juga ada anak didik yang kecil-kecil tadika sebab jadi saya kena pantau kesemuanya. Jadi untuk mengatasi masa saya juga, saya buat jadual supaya saya lebih tersusun. Okay, mungkin Puan Nur Huda boleh buat jadual supaya bila anak-anak belajar, tak apa. Kakak dengar saja apa yang cikgu ajar buat PDPR sebab dia ada jadual kan, BM ke apa. Hari ni kita belajar BM. Tak apa, dengar dulu. Mungkin Puan boleh berada di sisi dia selama 10 minit. Dengarkan dulu apa topik cikgu dia nak bagi. Lepas tu tinggalkan dia, uruskan anak-anak yang kecil, bagi tahu dekat kakak tu, anak tu yang darjah 2 tu, malam nanti kita akan buat ulang kaji apa yang kakak belajar, topik yang kakak belajar hari ni. Buat jadual supaya dia rasa, walaupun masa kita tengok masa dia berada di PDPR, dia macam hire wire, dia macam tengok sana, tengok sini, tak faham, tak apa. Jadi sebab dia dah ada jadual kan, kadang-kadang kan cikgu akan bagi dia task kan, tugasan, ambil, tapi bukan buat dekat situ, kita buat nanti malam, inform dengan guru. Saya inform guru anak saya hanya boleh check waktu malam, so saya akan bimbing anak saya waktu malam, nanti malam saya akan hantar. So alhamdulillah setakat ni cikgu-cikgu tu faham sebab saya bekerja. Saya harap saya dapat bantu Puan Huda yang jawapannya. Ada juga persoalan Puan Nisha Aziz, macam mana advice anak saya 4 tahun jadi pemalu. Okey Puan Nisha, inilah masalah yang saya hadapi dengan anak-anak tadika saya. Anak-anak 4 tahun bila PDPR dia rasa malu. Ini bukan saja masa waktu sebelum PDPR pemalu, kadang-kadang tak nak tegur. Ini adalah faktor kesan kenapa persekitaran PDPR ni tidak disokong sangat. Sebab inilah bila anak-anak tak berinteraksi. Untuk membantu Puan Nisha ni, apa yang perlu buat, Puan perlu wujudkan persekitaran sosial. Banyakkan dia berinteraksi dengan Puan as a parent, berinteraksi dengan Puan. Puan perlu berinteraksi dengan dia. Tanyalah, ceritalah, buatlah apa saja berinteraksi. Dan kalau dia ada kawan-kawan, kalau dia ada guru, minta bantuan guru dia, telefon dia, WhatsApp dia, video call dia untuk bertanya khabar. Jangan tak cakap pasal belajar ke apa, tak tanya untuk menanya khabar sahaja. Untuk menanya khabar bagaimana dia. Kami dah implement di Tadika, cikgu-cikgu saya suruh cikgu-cikgu saya telefon murid-murid saya, bukan untuk tanya atau bukan untuk mengajar PDPR, bukan. Tapi saya suruh cikgu-cikgu saya telefon anak-anak murid anda semua
untuk biar dia berkomunikasi, biar dia tahu, oh selain ibu bapa dia, ada orang luar yang masih boleh bercakap dengan dia, masih masih sayang dekat dia, masih nak berkomunikasi dengan dia. Jadi task cikgu-cikgu saya masa PDPR adalah telefon anak murid anda. Even dia nak ajak anak dia anak murid dia nak bercakap dengan anak murid dia buat storytelling, dia suruh anak-anak, okey hari ni breakfast kita akan bercerita. So dia akan buat Google Meet dengan anak-anak semua, anak-anak murid dia 4 tahun. Okey, cikgu tu akan bercakap, bercerita. So nanti anak-anak murid akan berinteraksi. Seandainya ada anak-anak murid kata dia tak nak cakap, dia pemalu, tak apa. Kita buat video call dengan dia sahaja. Video call dengan dia saja berinteraksi. Biar cikgu tu banyak cakap pun tak apa. Biar dia bercakap, biar anak-anak murid tu dengar. Supaya dia tahu ada orang luar daripada. Saya pun ada hadapi murid macam gini. Saya minta sebab bila PKP ni, waktu pembelajaran ni kami sekolah swasta ada dibenarkan untuk beroperasi dululah sebelum yang PKP 1 Jun ni. Sebelum bercuti ni kami boleh buka untuk berinteraksi dan saya minta ibu bapa yang mana anak-anak tunggal atau anak-anak yang tinggal di flat ke semua di apartmen kondo yang tak ada adik-beradik untuk cakap, kalau boleh hantar dia waktu sekolah supaya bukan untuk belajar tapi saya nak suruh dia berinteraksi. Okay. Ada yang kanak-kanak baru sebulan sekolah, kemudian PDPR lepas tu cuti, naik cuti, dia terus tak datang. Bila dia datang, dia dah tak pandai nak berinteraksi. Okay. Bukan salah anak tu, tapi adalah salah dia rasa malu, dia rasa tak pandai macam mana dia nak berinteraksi. So kalau dah pergi sekolah, guru tu kena main peranan lah dan juga minta rakan-rakan dia tegur dia macam mana untuk dia berinteraksi. Okay, untuk Puan Nisha ni, Puan boleh, apa yang boleh Puan buat, Puan mungkin boleh suruh kawan-kawan dia, telefon dia untuk bercakap ataupun yang dikenal mungkin makcik dia ke siapa untuk berinteraksi dengan dia. Video call ke sekarang tak boleh pergi mana-mana kan. So video call ke supaya dia banyak berinteraksi di luar dengan orang luar. Tak semestinya dengan ibu bapa dia saja. Sebab nanti dia nak cakap dengan ibu bapa saja, dia tak nak cakap dengan orang luar. Okay. So beri dia peluang, mungkin Puan boleh buat team dengan kawan-kawan yang ada anak-anak sama macam ni ke, video call ke supaya dia boleh untuk mengatasi ni supaya dia boleh banyak berinteraksi. Anak-anak yang macam gini sebenarnya dan mempunyai masalah emosi. Dia tak pandai, perkembangan emosi dia terbantu sebab dia tak pandai macam mana nak luahkan perasaan dan dia juga mempunyai masalah perkembangan sosial, tak boleh berinteraksi. Okay? So apa yang saya boleh bantu Puan Nisha, mungkin Puan Nisha boleh wujudkan satu grup dengan kawan-kawan yang punya anak-anak biar dia berinteraksi ataupun boleh cakap dengan cikgu sekolah dia untuk selalu call ataupun ada jadual call untuk anak dia berinteraksi. Okay? Saya harap saya membantu ya Puan Nisha. Okay, untuk Puan Nuris Diani, anak saya autism, PDPR je. Okay. Okay Puan, Alhamdulillah, tahniah Puan kerana Puan berani untuk mengaku anak-anak autism. Okay, ada setengah parents dia tak nak. Okay, so Puan sangat bagus, sangat hebat. Okay, memang dipilihlah untuk mendidik anak macam gini. Memang anak-anak autism ni cara pembelajaran dia berbeza. Okay, anak-anak autism ni ada yang tidak boleh melalui pembelajaran PDPR. Okey, ada yang boleh, ada yang tidak boleh sebab kita akan tengok tahap autism yang macam mana kan. Autism kan ada peringkat-peringkat dia. Okey, mungkin anak-anak yang agresif tak boleh melakukan PDPR dalam online macam gini. Apa yang boleh dibuat cara untuk membantu, Puan tahu anak Puan macam mana, adalah jenis agresif ataupun jenis yang boleh duduk diam. Ada anak-anak murid saya yang autism yang mana dia boleh duduk diam. Okey, dia boleh dengar, okay, dia boleh tengok, dia nak tengok, okey boleh. Tapi bagi anak-anak autism yang aktif, saya tak galakkan PDPR. Tapi saya akan bekalkan aktiviti, contohnya dia buat aktiviti untuk kita dah sediakan bahan untuk dia, dia buat aktiviti masuk jarum, aktiviti hands on lah, lebih pada hands on. Tanam pokok kita sediakan bahan, kita sediakan benih ke apa semua. Okey, biar dia main dengan tanah, biar dia main dengan kita sediakan bahan. Okey, yang ini Puan kena tahu juga apa jenis apa autism anak Puan. Kalau dia jenis kreatif dan memang
kita tahu dia memang jenis anak-anak autism ni dia lebih pada hands on. Okey, ada yang anak-anak autism yang boleh duduk guna tas, boleh suruh colour, tapi ada yang jenis yang kreatif ataupun yang aktif, puan kena bagi hands on. Hands on ni maksudnya yang dia boleh menggerakkan seluruh dia punya anggota lah, tangan dia ke, perlukan, okey cik, mungkin puan boleh kata tas, hari ni kita buat aktiviti melompat, izinkan dia melompat ke, sebab daripada aktiviti melompat ni ada boleh belajar pasal perkembangan fizikal, kita boleh tengok fizikal dia macam mana, okey. So semua nak tahu anak autism ni berapa tahun, okey. Tapi idea yang saya boleh bagi tahu, cadangan yang saya boleh bagi tahu, sekiranya anak puan autism yang aktif, bagi dia hands on. Kurangkan online, kurangkan gadget, tapi lebihkan hands on. Okey. 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 Okey, puan alright. Okey, Puan Nuzaini. Okey. Sebenarnya aktiviti kalau macam ada anak-anak saya autism, ada anak-anak yang tadika, dia suka gerakkan tangan. Jadi apa aktiviti saya nak suruh dia aktif, saya nak suruh dia buat kerja, okey. Saya nak ajar dia colour je sebenarnya, nak ajar dia warna. Jadi apa yang saya buat, sebab dia tak boleh macam anak-anak yang biasa kan, yang okey warna merah, colourkan warna merah. Dia tak nak benda yang ada kertas colour. Jadi apa saya buat, okey saya nak katakan okey hari ni kita nak belajar warna merah. Saya bagi semua pensel colour, pensel atau pensel yang warna merah ataupun pensel warna merah. Ada kan pensel warna kan ada banyak-banyak jenis kan. Dia punya ada Luna lah, ada Faber-Castell lah. Jadi semua yang berkaitan warna merah saya bagi. So saya kata ini sharpener pensel, ni pensel warna merah. Okey, saya suruh dia sharp. Pensel warna. So masa dia sharp tu cakap merah. Okey, hari ni warna merah je. So semua perkara sebab dia suka bergerak, tangan dia suka bergerak, saya kasih satu tempat, okey bagi sharpener, korek, sharp colour tu, cakap merah. Nanti kita tunjuk pula benda lain, saya ambilkan span, lepas tu saya letak air, suruh dia lap meja, span merah. So kita bagi dia aktiviti supaya dia dapat bergerakkan dia punya segala anggota badan. Okey. Okey. Sebenarnya saya nak share bagaimana as a parent kita boleh membina persekitaran yang kondusif kepada anak-anak. Okey, untuk contohnya macam mana kadang-kadang ada parents yang tanya juga, Kak Fazi, saya duduk di rumah apartmen, saya duduk di rumah kondo, macam mana saya nak membina persekitaran dengan anak-anak saya? Okey, salah satu alternatif yang saya boleh kongsi adalah untuk membina persekitaran untuk anak-anak ni kita buatkan mengikut aktiviti. Sebab dia kata ataupun rumah saya landed tapi bilik tak banyak. Bilik hanya ada satu. Macam mana saya nak sediakan bilik belajar yang kondusif untuk anak saya? Atau macam mana saya nak bina ruang pembelajaran yang selesa untuk anak-anak saya? Sebenarnya kita tak payah nak membazirkan duit, nak membina ruang pembelajaran khas ke, kena ada kursi yang khas ke, ada meja cantik-cantik ke, ada tu, ini ke, tak perlu. Sebab kadang-kadang walaupun kita dah sediakan, kita mampu untuk sediakan ruang yang cantik, ruang yang kondusif untuk anak-anak, tapi anak-anak tak tahu guna. Anak-anak rasa, alah ada meja pun buat apa? Alah ni nak buat apa ni? Disiapkan mainan doktor-doktor ke, role play punya peralatan, tapi dia tak tahu bagaimana cara nak main dan apa kegunaannya. Jadi apa yang saya boleh bagi cadangan, kalau parents mempunyai masalah yang macam gini, macam mana nak membina ruang pembelajaran untuk anak-anak, okey kita boleh buat membina, dia kata dia tak ada ruang, okey semua ruang dia terhad, rumah kecil, macam mana kita nak buat? Okey, untuk membina persekitaran ni, kita boleh mengikut aktiviti. Contohnya kita akan buat aktiviti memasak. Hari ni mungkin kita ada jadual, hari ni kita buat aktiviti memasak. Apa yang kita perlu sediakan? Okey, kita sediakan hari tu, kita jadikan dapur kita
tempat anak-anak beraktiviti. Okey, kita sediakan barang-barang untuk dia. Okay, sebab kita kata kita nak buat aktiviti memasak, jadi kita pilih dapur. Okey, kita sediakanlah, kita nak contoh nak buat apa? Nak buat cupcake, so kita sediakan. Nak buat pizza, kita sediakan bahan-bahan untuk anak-anak kita di ruang dapur. Okey, ruang dapur boleh jadi ruang aktiviti untuk anak-anak. Bila hari ini kita kata kita buat aktiviti di ruang dapur. Okey, sediakan peralatan ataupun apa-apa perkara yang berkaitan dengan aktiviti kita di ruang dapur. Di situ anda telah membina persekitaran yang kondusif untuk anak-anak. Ingat, persekitaran kondusif adalah persekitaran yang selesa, selamat dan kanak-kanak boleh bergerak bebas beraktiviti. Okay? Kalau kita nak buat persekitaran, kita nak buat aktiviti bercucuk tanam, kita boleh guna beranda rumah kita, ataupun kalau tak ada beranda, kita boleh guna hall depan atau satu ruang tepi sedikit kat rumah kita, kita boleh buat bercucuk tanam. Saya pernah pergi satu tadika di bangunan sekolah, di bangunan rumah kedai, dia ada 3 tingkat. Saya tanya dia, mana tempat anak-anak boleh, sebab kalau kat tadika dia mesti ada satu ruang untuk sun play, maksudnya permainan tanah, bermain dengan tanah semua kan, itu sangat penting lah. Jadi saya tanya, mana awak punya sun play? Dia bawa saya, rupanya dia bawa tanah tu dalam bangunan, dalam satu box dia buat, anak-anak tu boleh duduk dalam tanah macam dekat luar rumah. Dia buat satu box, dia sediakan satu box, dia sediakan tanah kat dalam tu, tanah pasir tu sediakan, di sinilah dia kata. So dia boleh bawa persekitaran di luar yang mana mempunyai tanah tu semua, di dalam dia sediakan ruang untuk main. Dan saya kata, Abi kalau tanah ni bersepar keluar daripada box ni macam mana? Dia kata di situ dia akan mula mengajar kanak-kanak ni menyapu, buang balik tanah yang disapu tu dalam box tu. Jadi sebenarnya walaupun dia bawa tanah tu ke dalam, tapi dia dapat bantu kanak-kanak tu banyak belajar di situ. Okay? Sebenarnya tak ada alasan di mana saja kita boleh membina persekitaran. Cuma ingat, bila anda nak membina persekitaran yang kondusif, ingat persekitaran tu mesti ada dia punya konsep, mesti ada konsep fizikal, macam mana ruang yang sesuai, ada peralatan yang digunakan, persekitaran sosial, pengaruh anda kepada anak-anak dalam aktiviti, dan bila persekitaran emosi pula adalah kanak-kanak dapat meluahkan. Biarlah dia nak main bersepah macam mana pun, dia nak keluarkan tanah tu ke, dia nak buat aktiviti pizza, dia nak letak apa benda pun atas pizza tu, izinkan dia. Dan apa yang kita boleh buat untuk bantu dia meningkatkan persekitaran emosi, bagi dia rasa bebas dan kita bagi dia pujian dari hasil apa yang dia lakukan. Okay? Ada apa-apa persoalan? Sebab rasanya ada apa-apa yang muskil atau ada apa-apa yang nak tambah, saya perkongsian Kak Fazi, isi Kak Fazi ni yang saya dah terangkan, insyaAllah saya dah terangkan semua. Cuma kalau ada apa parents nak tanya, bolehlah tanya, ataupun kalau siapa nak kongsi pun sangat dialukan, kita boleh belajar. Saya pun boleh belajar sebab saya pun ada anak-anak juga, so kita pun boleh belajar. Okay? Okay, Puan Aida kata dalam satu hari berapa jam untuk anak-anak boleh bermain gadget untuk kawal penggunaan untuk anak-anak sekolah menengah. Okay, untuk persoalan ni sebenarnya kita tak boleh peruntukkan, seboleh-bolehnya peruntukkanlah masa yang terhad untuk mereka bermain gadget, sama ada HP atau TV, okay? Handphone atau TV, internet lah. So jadi tak ada, kalau boleh peruntukkan masanya adalah peruntukkan masa yang terhad. Mungkin bagi, kalau kita kata kita letak 1 jam, okay, anak-anak kata, oh tak cukup lama ni, 1 jam ni tak cukup lama ni, dia kata dia nak lagi lama. So apa yang saya buat untuk saya kawal anak-anak saya, ini saya punya cara lah, untuk saya kawal anak-anak saya peruntukkan masa dia main gadget. Dia boleh main gadget, dia tak ada handphone, so dia main internet dekat komputer. Saya benarkan dia bagaimana nak main internet dekat komputer, dekat desktop, tapi saya bagi had. Okay, 5 minit pun ada. Had saya adalah bergantung kepada berapa ayat Al-Quran yang dihafal.
Contohnya hari ni saya bagi tugasan dia kena hafal surah An-Naba. Satu ayat dia hafal An-Naba, saya benarkan dia gunakan internet 5 minit. Kalau dia hafal sifir 5 lah, sebenarnya daripada situ pun kita ajar dia sifir juga. Kalau dia hafal satu ayat, saya bagi peruntukan 5 minit. Kalau dia hafal 6 ayat, peruntukan masa dia 30 minit. Maksimum adalah 60 minit, iaitu maksimum satu hari dia kena hafal adalah 12 ayat. Okay? So itulah, kalau satu hari tu dia tak dapat hafal apa-apa ayat, maksudnya tak ada peruntukan internet untuk dia. Jadi saya tak tetapkan satu hari kena berapa lama, tak. Saya cuma tetapkan kalau nak main internet, satu hari satu ayat. Maksudnya satu hari kalau satu ayat dihafal, 5 minit lah dia dapat peruntukan. Tapi kalau dia rasa dia nak lebih, dia kena usahalah untuk hafal maksimum 12 ayat untuk dia main 1 jam. Itu sahaja. Okay? Mungkin Puan Aida boleh cuba aktiviti macam gini. Okay? Ni dah anak-anak dah sekolah menengah ni, jangan kita suruh dia hafal surah lain, jangan suruh hafal surah An-Naba ke juzuk 30. Kita bagi dia surah Al-Baqarah yang panjang sikit tu, ada 100 lebih tu, cukup ni untuk tempoh dia PDPR kat rumah tak ada buat kerja kan, suruh dia hafal surah. Okay, insyaAllah semoga membantu. Okay Puan Aida. Okay, Nur Atika kata anak saya 4 tahun sekolah tika, waktu PDP bagaimana bagi masa untuk menulis seperti tadika dan aktiviti menulis dan aktiviti lain. Okey, untuk Puan Atika, untuk anak-anak umur 4 tahun, anak-anak di tadika ni, buatkan dia rutin, buatkan dia jadual sebab dia belum pandai lagi nak susun jadual. Apa yang Atika boleh buat, buatkan jadual rutin untuk anak-anak. Okey, bila waktu dia belajar, bila waktu dia boleh main, bagi masa dia. Contoh bagi kata, okey siang, pagi, kena buat jadual biar dia nampak dan Puan pun boleh nampak. Kalau kita cakap dia tak boleh, dia kena tulis. Dia akan tulis jadual dia, Puan akan tulis jadual dia ikut jadual tu. Jadi dia ada waktu. Sebenarnya kanak-kanak ni kita nak didik dia guna rutin. Okey, kita nak memberi dia kebiasaan ni, kita biasakan dengan rutin ataupun jadual. Okey, supaya dia dapat tahu masa-masanya. Contohnya macam itulah di tadika buat. Kita akan buatkan jadual, kan ada jadual di tadika kan, pukul berapa makan, pukul berapa dia main, nanti dia ada nap time, nanti dia ada waktu belajar. Buatkan jadual rutin. Puan boleh buat bila dia boleh main. Saya kalau macam pagi, saya akan buat jadual untuk anak-anak. Okey, dia akan start belajar pagi. Sampai pukul 2 dia akan rehat untuk solat ke semua, makan ke semua sampai pukul 4. Bila pukul 4, saya akan sebab tunggu asar. Lepas solat asar tu memang saya akan suruh dia main dekat luar, atau waktu daripada 2 sampai pukul 4 tu dia nak main dalam lah, main robot ke, main Lego ke, tak kisah. Tapi waktu 4 sampai 4:30, normally saya akan tasmid Al-Quran lah sementara nak tunggu asar tu. Sebab nanti lepas sembahyang asar pukul 5, saya memang paksa dia main di luar rumah. Maksudnya main di sekeliling rumah lah. Tak kisahlah dia nak campur-campur tanah ke, dia nak korek-korek lubang ke, dia nak main apa saja, dia nak siram pokok bunga sukati. Okay, tapi saya ada jadual. Dia tahu pukul 6:30 dia akan masuk, dia akan mandi sebab dia akan sedia untuk solat maghrib bersama-sama. Okay? Apa yang Puan boleh buat, saya boleh bagi cadangan, Puan boleh buat jadual untuk anak-anak. Okay? Sebagai seorang akma kata, apakah cara terbaik untuk reward anak-anak supaya untuk bagi semangat pada PTPR? Okey, ini untuk anak-anak murid yang bagaimana? Anak-anak murid sekolah rendah atau anak-anak murid sekolah menengah atau anak-anak murid tadika? Kalau anak-anak murid tadika, sebenarnya reward dia, kita bagi dia bintang atau kita pamerkan bintang ke, atau kita bagi dia, anak-anak tadika ni dia tak materialistik sangat, dia tak kisah benda-benda sangat. Kalau kita just bagi dia, okey hari ni kita umumkan, okey hari ni kita ambil, kita buat poster gambar dia, kita letak bintang, kita post dekat WhatsApp dia, okey hari ni kita kata Akma, hari ni Akma dapat 3 bintang sebab dia ikut PTPR hari ni. Dia akan suka, dia akan rasa semangat. Sebenarnya anak-anak
kalau anak-anak tadika ni, anak-anak umur 4 sampai 6 tahun ni, dia lebih sukakan penghargaan secara yang dia nampak kawan-kawan tepuk tangan, cikgu ucap tahniah, dia lebih suka yang tu. Okey. Kalau anak-anak yang sekolah rendah ni, macam yang 7 tahun ke atas ni, sebab dia dah tahu dia punya penghargaan tu dia nakkan material. Jadi kalau dia tak biasakan material, cikgu boleh bagi apa yang Akmal boleh buat. Okay, Akmal boleh bagi macam tu lah, buat reward untuk dia, buat reward card untuk dia ke, ucap tahniah. Tapi kalau dia dah nampak ke material things, mungkin kita akan bagi benda yang perkara yang boleh digunakan. Contohnya pensel ke, okay, ataupun kita bagi dia set belajar ke kedai Ninso banyak kan, kedai Ipoh banyak, boleh bagi. Tapi kita ada contohnya sebelum dia dapat ni, kerana dia kena kumpul berapa bintang dia akan dapat yang ni. Okay, tu reward yang boleh diberilah untuk anak-anak untuk dia join, walaupun dia join PDPR. Kalau macam anak-anak tadika, saya memang tak bagi material, saya akan bagi, contohnya dia join kelas hari ni breakfast bersama teacher. So apa yang saya akan ambil gambar setiap anak-anak tu, saya akan buat poster, saya akan bagi bintang, kita akan post dekat WhatsApp group kelas dia, dan dia akan rasa seronok. Ada gambar dia, nanti parents akan tunjuk dekat dia, dia akan rasa seronok. So next time dia akan join lagi kita punya PTPR sebab dia nak kira berapa bintang yang teacher tu akan kasih. Okay, kalau dia duduk lama, maksimum kita bagi dia 3 bintang. Kalau dia duduk sekejap, kita bagi dia 1 bintang. Anak-anak yang bawah 6 tahun, bawah 7 tahun ni, prasekolah ni, dia tak material sangat. Dia lebih suka pujian. Okay, dia lebih suka yang menyentuh emosi dia. Okay, itu dia. Okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ni admin bagi saya sampai 1 jam setengah. Tak tahu nak cakap apa. Kuih raya pun tak ada ni. Tak sempat nak makan kuih raya. Kuih raya rasa keras hari ni. Jadi ada apa-apa soalan? Ni mak mertua saya pun ada. Mama ada apa-apa soalan, Mama? Malu dia. So ada apa-apa soalan lagi mungkin kita boleh kongsi ke. Admin pun nak tanya, Atika pun kalau nak tanya boleh tanya. Okay, lupa. So siapa-siapa nak tambah ke boleh tambah. Saya ni taklah expert sangat sebab masih dalam proses belajar juga. Jadi kita sama-sama berkongsi ilmu, okay? Sebab ada juga yang lebih-lebih hebat dekat dalam ni. Jadi kita bersama-sama kongsi ilmu. Okay. Setakat ni boleh faham ke dengan perkongsian ni? Dan maaflah kalau terlebih sikit cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf teacher ada sedikit perkongsian lah. Kalau sekiranya anak-anak sekarang kan dia terlalu terdedah dengan filem-filem Korea, lepas tu dengan gadget yang bermain game PUBG lah apa semua kan. Macam mana caranya untuk kita bukan nak untuk control lah, untuk anak-anak tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang kurang sihat ni. Sebenarnya kita kontrol penggunaan internet mereka, tapi anak dari sekolah menengah kan, dia punya gaya hidup dia dah berubah. Kita tak boleh nak control 100% macam mereka kecil-kecil dulu. That's why macam mana pendapat teacher ni untuk mengawal ketika anak-anak ni sekarang? Okey, terima kasih Puan Aida. Okey, sebenarnya untuk anak-anak ni, kalau nak mendidik anak-anak ni, betul lah kita kena ikut pesanan seperti Sayyidina Ali Karamatullah yang cakap, didiklah anak-anak mengikut zaman dia. Okey, macam zaman kita Korea ni tak ada. Okey, zaman kita tak ada ni PUBG ke internet semua ni tak ada semua kan. Tapi bagaimana kita nak mendidik anak-anak ni supaya boleh tengok, boleh tengok, boleh rasakan benda tu macam mana. Tapi apa yang parents boleh buat, kita kena bagi sebelum lepas dia tengok, tanya dia, apa yang awak dapat? Contoh dia main PUBG, apa yang dapat? Apa yang awak boleh dapat? Adakah ianya beri awak apa? Anak saya sebenarnya main PUBG juga, saya tanya, dia bagi awak apa? Dia bagi awak teknik menembak ke? Betul-betul boleh menembak ke? Apa teknik yang digunakan? Saya tanya, apa teknik yang digunakan?
Lepas tu dia kata macam itulah. Tak, dia pun ada teknik. Kalau nak menembak pun kena ada teknik. Dia kata kalau awak tak boleh bagi saya jawapan macam mana nak main PUBG, tak payah main. Kita main benda lain. Kita buat aktiviti lain. Okay. Kita tak boleh nak halang. Kita kan walaupun kita kata kat rumah saya tak ada TV, kat rumah saya pun tak tahu mana dia dapat PUBG. Tu budak sekolah asrama tu. Tiba-tiba balik je main PUBG. Saya pun pening. Macam mana dia tahu PUBG ni? So apa yang kita boleh bantu sebenarnya, kita didik dia, kita tanya dia, bagi dia persoalan. Contoh dia tengok cerita Korea. Apa yang kelebihan, apa manfaat yang awak boleh dapat daripada cerita yang awak tengok? Kalau dia boleh bagi kita pilihan, okey. Sekarang as a parents, Puan Aida boleh buat, okey. Ada tak unsur-unsur? Tanya dia, banyakkan persoalan. Ini sebenarnya kita telah membina persekitaran untuk anak-anak kita. Kita telah membina persekitaran sosial untuk anak-anak. Okay, peranan ibu bapa kan. So tanya dia, awak rasa, okay, awak tengok cerita ni, apa yang awak boleh dapat maklumat? Bagaimana? Adakah ada pencampuran lelaki ke, macam mana pakaian dia, elok ke tidak? Tanya dia banyak-banyak, insya-Allah lepas tu kalau dia dapat jawab, kalau dia bagi jawapan, okey. Lepas tu kita tapis, kita tak boleh stopkan terus sebab nanti dia akan memberontak. Kita tak boleh stop begitu terus. Kita bagi dia tanya dan kita guide dia. Okey. Umi benarkan awak tengok, tapi awak kena pilih. Awak dah tahu ceritanya ada violence, ada orang pakai seksi. Rasanya ada cerita Korea yang lebih baik daripada yang ini. Tengok yang itu. Okey, kita tak boleh terus cut, tak boleh terus putus sebab nanti dia memberontak. Okey, dia tak dapat tengok depan ibu bapa, dia tengok dekat belakang. Lagi teruk. So jadi untuk membantu anak-anak ni, jangan cut, tapi kita bimbing dia. Kita tanya soalan apa yang dia buat, lepas tu kita bimbing. Okey, kita ni ada unsur. Boleh tak awak cari cerita Korea yang lebih bermanfaat? Contohnya yang boleh bagi, ada cerita Korea yang bagi pasal ni kan banyak pasal, sebab anak saya tengok pasal kedoktoran, benda tu saya pun tak tahu. Jadi dia tengok fungsi-fungsi dalam otak biologi kan, dia bagi tahu dia sakit jantung. Macam gitu kot. Sebab sakit jantung, apa macam mana kita nak atasi, macam mana kita nak bantu. Boleh tengok cerita macam gitu. Sebab kalau kita nak cut terus, tak boleh. Kalau macam PUBG ni, saya kata kalau awak nak tengok PUBG, betul-betul orang berperang, jom kita tengok peperangan dekat Palestin. Baru betul. Tengok Al-Qassam buat macam mana roket dia. Dia terdiam. Okeylah Umi, dia kata. Okay. Sebab kita kena bimbing. Sebab kalau saya kata okey tak boleh main PUBG, saya tutup, saya ambil, dia pasti akan memberontak. Jadi kalau dia dah memberontak, dia akan, sebab dia anak remaja, dia akan block. Parents aku tak sporting. Semua tak boleh. Buat yang tak boleh sebab dia akan duduk di rumah lama. Okey, dia duduk di rumah lama. Jadi kita tak boleh nak block dia sebab dia akan cakap sebab tu remaja ni memberontak. Sebab kita terus stop dia tanpa kita bimbing cara yang benar. Kalau dia kata dia nak main PUBG, okey. Kan ada, kalau PUBG kan ada kawan-kawan dia semua kan. Kenalkan. Awak sama-sama sekali tengok. Siapa ni? Awak buat apa? Okey, 5 minit je perang. Okey, cukup. Al-Qassam pun ada waktu rehat. Rasulullah berperang pun ada waktu rehat. Saya akan bagi tahu macam gitu. So dia akan ikutlah. Sebab kalau saya nak potong terus, confirm dia akan memberontak dan dia akan rasa duduk rumah bosan sebab dia remaja kan, sedang mencari identiti diri dia. So kita tak boleh nak stop macam gitu. Tapi kita bimbing dia. Okey? Saya harap saya bantu Puan Aida. Okey, adakah lebih baik kita sama-sama menonton sama-sama dengan dia ataupun apa yang dia tengok, kita sama-sama tengok dan kita selepas tu kita buat konklusi ke ataupun kita bincang apa yang faktor baik ke ataupun sebaliknya, macam mana? Okey, sebab kalau saya tak suka tengok TV. Apatah lagi cerita Korea. Jadi saya tak tengok. Tapi dia akan bagi tahu, okey hari ni dia nak tengok, sebab cerita Korea ni dia panjang, dia berbanyak-banyak episod kan. Saya tak suka. Jadi saya akan bagi tahu, okey hari ni dia kata dia nak tengok kalau satu episod, mak dia kaji ni, satu episod 45 minit saya kata. Okey, that's it, 45 tutup saya kata. So 45 minit awak tutup. Lepas tu besok saya akan tanya, semalam cerita pasal apa? Sebab nanti kan dia akan bagi tahu kan. Normally saya akan tengok
episod yang pertama je. Lepas tu saya dah tak tahu. Sebab saya kata saya dah tahu dah ending dia macam mana. Cakap dia dah tahu. Supaya kita nak, supaya dia tahu, kita beri dia kebebasan, kita tak sekat tapi kita kawal. Nanti sebab saya nak kenal, saya nak kenal watak-watak dalam filem tu supaya saya ada idea nak tanya dia. Nanti saya tanyalah, Apang ni cakap apa? Apang tu apa? Saya dia akan bagi tahu. So saya nak dia berinteraksi dengan saya. So dia bukanlah kita nak edit spotting. Tak. Tapi sebenarnya saya nak bimbing dia. Saya nak tengok TV pun ada strategi dia, saya kata. Okay. Okey, baik. Terima kasih banyak. Cik sangat membantu. Alhamdulillah. Okay, ada 10 minit lagi. Okay, admin. Admin ada apa-apa nak tanya? Lepas ni admin Kak Fazi suruh admin bagi tajuk lah. Senang. Ataupun puan-puan sekarang boleh bagi saya tajuk untuk saya kupas perkongsian akan datang supaya lebih banyak berinteraksi. Okay? Sebab kalau kita lebih banyak berinteraksi, kita sama-sama dapat ilmu, sama-sama dapat berkongsi pengetahuan. Okay? Assalamualaikum Puan, maaf saya Huda lagi. Dia pun Huda. Untuk anak yang darjah 2 macam itulah, kalau saya masukkan kelas, masukkan sekolah tahfiz, jadi kan dah mula hafazan dia bukan juz amma kan. Tapi kerana dia macam belum tahu lagi kenapa nak kena hafal, jadi mentaliti dia terus cakap susah. Walaupun saya tahu anak nombor 2 kan memang tricky sikit kan. So saya dah decide lepas subuh dengan ibu sekali kena hafal sama-sama. Macam tu, tapi memang kalau dia dengar tu dia macam terus buat tidur lah, dia terus jadi down lah, macam saya kena lama lah nak pujuk sampai dah siang. Dan tapi sekarang dia dah pandai sembunyikan buku macam tu. Jadi saya down sikit lah, burnout sikit lah. Position ya. Okay. Sekarang ni dia hafal juzuk amma dulu ke? Tak, darjah 2 dah mula surah sajadah, surah al-mulk macam tu. Okey, apa yang saya boleh bagi cadangan pada Puan Huda, sebelum dia nak menghafal satu surah tu, contohnya dia nak menghafal surah Al-Mulk kan, cerita dulu. Jangan bagi tahu awak kena hafal surah ni sebab nanti dalam kubur senang, malaikat tanya Al-Mulk ni akan tolong, tak ada seksa kubur. Jangan, kanak-kanak tak suka, apatah lagi tentang seksa kubur. Jangan bagi tahu yang tu. Tapi kita cerita, tengok asbabun nuzul yang lebih kepada surah Al-Mulk tu, cerita yang pendek supaya dapat pengajaran. Kemudian jangan suruh dia hafal panjang-panjang. Ataupun anak ni Puan Huda anak lelaki ke perempuan? Lelaki. Anak lelaki. Oh, lelaki. Samalah dengan saya, 4 anak lelaki ni. Bagai-bagai ragam. Okay, so jadi apa yang saya buat untuk anak-anak yang menghafal ni, saya akan cerita dulu. Saya cerita tentang surah Al-Mulk tu dulu. Kisah dia saya tengoklah dekat dalam tafsir kan macam mana, apa dia punya asbabun nuzul cerita tu. Ambil yang menarik. Puan kenal anak puan macam mana kan? Dia pasti ada satu ayat yang mesti kena dengan anak kita. Ayat tu mesti kena dengan kita sebab Al-Quran kan daripada Allah kan? Surat cinta daripada Allah. Saya tak panggil Al-Quran, saya panggil surat cinta. Jom hafal surat cinta daripada Allah. So anak-anak tahulah. Okay? So apa yang kita boleh buat, pilih satu ayat, lepas tu cerita tentang ayat tu saja. Tak kisahlah surah Al-Mulk kan pasal kerajaan kan. Ceritakan perkara yang dia boleh senang faham tentang tu. Lepas tu baru kita jentik, abang tahu tak kalau nak jadi orang hebat, abang kena baca. Cuba jangan bagi dia, jangan letakkan target hari ni abang boleh baca, abang kena baca 5 ayat. Jangan. Okey? As minima yang dia boleh. Kalau satu ayat tak apa. Satu ayat satu hari pun tak apa. Okay? Macam yang saya buat, saya nak motivasikan anak saya yang budak-budak kecil ni menghafal. Jadi saya letak, saya bagi dia reward. Okay? Kalau dia dapat hafal satu ayat, saya hafal dengan menulis. Maksudnya dia kena tulis, lepas tu dia akan hafal ayat tu. Sebab saya nak dia tulis. Okay? Jadi
dia akan menulis, lepas tu dia hafal apa yang dia tulis, dia hafal, dan saya akan kalau dia dapat hafal satu ayat, saya akan bagi dia reward 5 minit main internet. Kalau macam Puan, apa yang anak Puan suka? Dia memang suka tengok apa ada Animate memang tu. suka tengok YouTube lah. Bagi dia, okey. Sebab tu. Yang sini kita boleh kawal juga, teknik macam gini, kita boleh kawal juga penggunaan gadget dengan anak kita, internet tu semua. Okey, kita akan beritahu. Okey, abang boleh hafal hafal satu ayat, Umi bagi abang masa 5 minit main internet. Kalau abang nak banyak, abang kena hafal banyak. Okey? Buat macam gitu, okey? Tadi saya cuba juga reward kan. Saya kata, okay Umair, kalau Umair dapat ni, I bagi tengok cerita ni. Tapi dia jawab, tak nak, tak apa. Umair tak nak. apa. Kalau dia tak nak. okey, kalau dia memang suka tengok cerita tu, Itulah dia asalkan TV je kan budak-budak ni kan. tapi Saya dia mesti ada satu yang pasti dia suka kerana TV tu. Contohnya macam anak-anak ni, dia suka tengok YouTube-nya apa yang DIY. DIY lah. DIY, Macam okay. tu, macam Dia tu. memang suka sangat sebab saya akan tengok sebab dia bila dia main internet, saya akan berada saya akan tengok sekejap, dia suka benda ni. So saya akan bagi. Okay, kalau awak hafal ayat ni, saya bagi internet, tengok benda tu. So dia akan ni. Kita kena pilih, Puan kena kenal. Puan kenal anak Puan apa yang dia suka. Reward tak semestinya kena bagi gadget. Mungkin reward benda lain. Tapi untuk tarik perhatian dia, Puan bagi dia sesuatu yang dia suka. Contoh macam saya cakap, jangan terlalu banyak. Okay? Surah Sajadah atau panjang. Tapi kanak-kanak ni, kadang-kadang 8 tahun anak-anak ni, dia tak tahu apa manfaat dia kena hafal. Kenapa dia kena hafal? Apa manfaat yang dia dapat lepas dia hafal? Anak saya nombor 2 cakap, sebenarnya nak hafal ni senang je Umi. Okay, nak hafal senang je. Tapi yang susah adalah untuk mengingat dan sentiasa mengamalkan apa ayat tu, dia kata. Dia boleh hafal sekejap je, dia kata. Tapi sebab dia cakap, saya hafal sebab Umi. Saya tak nak. Saya tak nak dia hafal kerana saya. Saya nak dia hafal kerana dia ayat tu untuk dia, saya cakap. Puan mungkin boleh buat sesuatu sebab Puan kenal anak Puan. Puan tengok apa yang dia suka. Contohnya macam tadi saya cakap lah, kalau Puan kata dia suka yang internet pasal YouTube tu pasal yang DIY ke, sediakan bahan. Ibu atau Umi akan sediakan bahan yang ni, abang boleh buat, abang akan buat. Tengok. Dan gitulah dia kata. Okey, terima kasih Puan. Okey, sabar. Okey. Okey, Ikin cakap dah kita tak bagi tapi suami kita iPad sampai 4-5 jam. Okey, kalau macam gini kita kena kawal. Kita kena ada communication dengan suami, dengan kita punya partner. Sebenarnya bagi tahulah kenapa tak boleh sampai 4-5 jam untuk kanak-kanak umur kanak-kanak bawah 12 tahun ni 4-5 jam ni terlalu lama. Even untuk orang dewasa pun, remaja pun tak patut lah. Okay? So ada kalau dia tak nak, partner kita tak nak beri kerjasama, tak apa. Kita as a ibu, kita buat. Okay? Ingat kita buat kerana kita sayang anak-anak kita. Okay Ikin? Okay, saya ada 2 minit lagi. Ada apa-apa? Kalau tidak, kita kena keluar ni. Tak boleh lama-lama, nanti polis datang. Anak-anak saya dah ke hulu ke hilir ni. Nak baca hafazan dah. Okey. Okey. Rasanya admin Atika. Terima kasih Puan Roziana. Saya harap perkongsian ini beri kita manfaat dan berkongsi idea, okey? InsyaAllah sebelum kita tutup, insyaAllah pada bulan hadapan jika diberi izin, saya akan bawa tentang peranan hobi untuk anak-anak. Okay, kenapa kanak-kanak, fokus saya kalau kata kanak-kanak ni memang yang bawah 9 tahun, kenapa kanak-kanak ni perlukan hobi, terutamanya masa PKP ni. Okay, even anak-anak 4 tahun pun
perlukan hobi. Kenapa mereka perlukan hobi? Ini tajuk yang saya akan bawa insya-Allah pada bulan hadapan. Okey. Atau kalau ada apa-apa lagi idea atau topik yang ibu bapa nak saya bawakan, insya-Allah kita boleh bawa sama-sama. Okey. So Atika, admin rasanya saya rasa cukup sampai sini saja. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar perkongsian ini. Habis tak kuih raya? Habis tak hari ni? Mengetih ni. Okay. So kalau tak ada, saya minta maaf segala kekurangan. Yang kurang semua datang daripada saya. Yang lebih baik itu, yang sempurna itu semua datang daripada Allah. Harap perkongsian ini dapat kita guna bersama. Okay, insya-Allah. Okay, admin, terima kasih. Terima kasih kepada Isma Johor juga. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada mak mertua yang sanggup dengar. Bye, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Teacher Noh. Sama. Terima kasih Kak Fazli. Terbaik. Kenyang ilmu dah. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kesana. Oh, Rozi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Admin tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, baik. wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Amin. Okey, Terima baik, kasih. insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.